Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam rahmat, dalam kurniaan, dalam kasih sayang Allah. Jadi insya-Allah kita sama-sama bersyukur kerana Allah masih lagi beri kita masa, masih lagi beri kita mata untuk melihat, masih lagi beri kita telinga untuk mendengar supaya kita boleh belajar pada hari ini. Walaupun dalam wabak COVID-19 ini, kita masih lagi menjalankan pembelajaran di rumah. Kamu duduk di rumah, ustaz duduk di rumah dan kita belajar melalui video ataupun apa-apa kaedah online. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula, ustaz harap semua anak-anak murid ustaz yang ustaz kasihi, yang Allah sayangi, yang Nabi rindui, semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat insya-Allah. Ada ke yang tak sihat dekat sini? Kalau ada yang tak sihat, ustaz doakan supaya kamu diberi kesembuhan. Kita sama-sama doa supaya rakan-rakan kita yang terlantar sakit, yang terkena COVID-19 atau apa sahaja kesusahan, Allah keluarkan mereka daripada kesusahan. Allah beri kemudahan, Allah beri kesenangan, Allah beri nikmat dan Allah beri makanan yang sedap-sedap, yang cukup-cukup kepada semua orang. Boleh? Alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita akan sambung di dalam subjek pendidikan Islam bidang akidah di bawah topik unit 3 iaitu malaikat yang setia. Malaikat yang setia. Okey, kalau kamu ingat hari tu kita telah pun belajar tentang maksud malaikat. Ingat tak? Kita juga telah belajar tentang dalil nakli di mana Allah ada menyebut tentang malaikat di dalam Al-Quran. Selain itu juga, kita juga telah belajar tentang nama-nama dan tugas malaikat. Ingat tak? Yang kamu telah pun nyanyi dalam lagu pada minggu lepas. Ingat tak? Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun Islam kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Kan ingat tak? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Sampai habislah lagu tu kan. Jadi kamu telah pun belajar nama dan tugas-tugas malaikat. Okey. Seperti yang kamu tahu, yang Ustaz dah bagi tahu, beriman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Siapa yang tak beriman kepada malaikat, apa jadi? Siapa yang tak beriman dengan malaikat, rosaklah iman dia. Dia tak boleh dianggap orang yang beriman. Takut tak? Takut. Orang yang tak beriman, Allah takkan masukkan dia dalam syurga. Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Semua nak masuk syurga kan? Jadi kalau nak masuk syurga, kita kena yakin, kita kena beriman bahawa ada 10 malaikat yang mempunyai nama yang telah pun kita hafal tadi, dan malaikat-malaikat tersebut menjalankan tugas dia. Ustaz ada 10 je ke malaikat? Tak, malaikat ada berjuta-juta, ada banyak sangat malaikat. Tapi yang wajib kita hafal ada 10. Okey. Jadi kan, bila kita dah beriman kepada malaikat, apa akan jadi kepada diri kita? Bila kita beriman dengan rukun iman, ia akan menjadikan kita seorang orang yang beriman. Okey, macam mana cara orang beriman hidup? Siapa tahu? Okey, jadi minggu ni kita nak belajar tentang bukti ataupun kesan beriman kepada malaikat. Kita beriman, kita percaya. Beriman tu maksudnya kita percaya, tanam dalam hati, pegang kuat-kuat. Kita tahu, kita yakin bahawa malaikat ni betul-betul ada. Malaikat Jibril betul-betul ada. Bukan kisah dongeng.
Kan? Bukan dunia hayalan, dunia impian. Tu sinetron Indonesia kan. Ada ibu peri kan. Ada pari-pari lah apalah. Ada arnab bergigi dua lah apalah. Ikan emas boleh bercakap lah. Tu tipu. Tu semua dongeng. Tu semua khayalan. Tapi yang ustaz cerita, yang hari-hari ustaz cerita berkenaan malaikat ini semua kisah betul. Ini semua kisah benar. Kamu kena percaya. Dalam masa yang sama ni, waktu ustaz bercakap ni, ada malaikat yang tengok kita. Ada malaikat yang perhati kita. Ada malaikat tengah menjalankan tugas dia. Kita kena percaya, kena yakin. Okey, jadi kita akan tengok apa yang membuktikan keimanan kita ni terhadap malaikat. Okey. Kita baca sama-sama dengan ustaz. Kalau kamu tak nampak dalam skrin ni, mungkin skrin kamu kecil ataupun apa, boleh rujuk dalam buku teks, muka surat 70. Okey, kita akan baca sama-sama. Yang pertama, tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Okey, tindakan dia apa? Okey. Kalau kita beriman dengan malaikat Jibril, kan? Kita percaya bahawa malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril tugas dia menyampaikan wahyu. Jadi kalau kita beriman dengan malaikat Jibril, kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Kenapa kena sentiasa membaca Al-Quran? Sebab bila mana kita membaca Al-Quran, kita yakin dan percaya bahawa Al-Quran yang kita baca itu datangnya daripada Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ajar Nabi baca dan seterusnya malaikat Jibril buat apa? Malaikat Jibril ajar kepada Nabi dan Nabi Muhammad sampaikan sehinggalah kepada kita. Betul tak? Kamu rasa-rasa Al-Quran yang kamu baca tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin tu perkataan yang sama disebut oleh Malaikat Jibril semasa Malaikat Jibril ajar Nabi. Malaikat Jibril sebut, Nabi dengar dan Nabi ulang dan Nabi sampaikan kepada kita. Jadi kamu rasa bangga tak? Rasa seronok tak nak baca Al-Quran yang disampaikan oleh Malaikat Jibril? Malaikat Jibril ni hebat, gagah, besar, perkasa, kuat. Dan tapi Malaikat Jibril pun baca Al-Quran. Jadi kita manusia yang biasa, yang tak boleh pun nak terbang, tak boleh pun nak jadi gagah perkasa, tak boleh pun nak jadi cahaya. Takkanlah kita ni manusia ni tak nak baca Al-Quran. Sedangkan Malaikat Jibril pun baca Al-Quran. Malaikat Jibril sampaikan Al-Quran kepada Nabi. Jadi kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Macam ada satu video yang Ustaz bagi tahu, siapa yang pandai baca buku, baca komik tapi tak pandai baca Al-Quran, rugi. Siapa yang boleh hafaz lagu, hafaz macam-macam lagu tapi tak pandai nak hafaz Al-Quran, rugi sangat-sangat. Penat-penat Malaikat Jibril datang jumpa Nabi, ajar Nabi, dan Nabi Muhammad pula penat-penat sebarkan dekat semua orang. Orang naik kapal sampai ke Malaysia, ajar atuk nenek kita supaya semua orang boleh baca Al-Quran. Kita tak nak baca Al-Quran, rugi. Itu Malaikat Jibril. Kalau beriman dengan Malaikat Jibril, kesan dia kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Apa tu Ustaz, kalau malas baca Al-Quran macam mana? Kalau malas baca Al-Quran, maksudnya kita pun kurang beriman dengan Malaikat Jibril. Nampak Al-Quran, nampak biasa je Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itulah yang dibawa terbang oleh Malaikat Jibril daripada Allah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya Malaikat Israel. Okey, apa tugas Malaikat Israel tadi? Ingat tak Malaikat Israel tugas dia apa? Okey, Malaikat Israel tugas dia mencabutnya nyawa. Kalau kamu nak dengar, ada satu lagu tentang Malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil jasad
terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Bila malaikat Israel datang kepada kita, itulah saat-saat terakhir kita. Bila malaikat Israel datang berjumpa kita, itulah hembusan nafas terakhir kita. Sebab apa? Malaikat Israel nak cabut nyawa kita. Tugas dia mencabut nyawa. Tak pernah lambat, tak pernah awal. Bila sampai ajal kita, sampai waktu untuk kita mati, malaikat Israel akan datang cabut nyawa, tarik nyawa daripada badan kita. Okey, jadi kalau kita beriman, kita tahu, kita yakin dan percaya bahawa ada malaikat yang akan cabut nyawa kita, apa yang kita nak buat? Kita akan menziarahi orang sakit. Sebab kita tahu bila mana sakit, dekatnya dengan kematian. Tapi jangan macam tu. Ada juga orang yang sihat, tiba-tiba esoknya dia mati. Ada juga orang yang gembira, tiba-tiba esok dia mati. Sakit bukanlah punca kepada kematian. Ada orang yang sakit tapi 10 tahun tak mati-mati. Tak sampai ajal dia lagi. Jadi bila kita percaya bahawa malaikat Israel ni boleh mencabut nyawa, kita akan ziarah orang-orang yang sakit. Dengar nenek sakit, terus pergi ziarah nenek. Sebab tahu bila-bila masa nenek boleh dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Pergi ziarah orang sakit, pergi tengok orang sakit. Sebab kita tahu bila malaikat Israel datang cabut nyawa dia, kita dah tak boleh jumpa dia. Menangislah macam mana pun, dah tak boleh jumpa dah orang yang dah dicabutnya nyawa oleh malaikat Israel. Okey, seterusnya Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Siapa ingat? Okey, malaikat Israfil. Ni, malaikat Israfil meniup sangkakala. Hari tu Ustaz dah terangkan apa dia sangkakala kan. Bila mana malaikat Israfil ni diarahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, maka akan terjadilah kiamat yang akan menghancurkan bumi. Gunung yang besar itu akan dihancurkan menjadi debu. Jadi macam pasir gunung yang besar-besar tu. Kan, bumi akan hancur, matahari akan berjatuh berlanggar dengan bumi, bulan yang besar pun akan jatuh berlanggar dengan bumi. Semua manusia akan huru-hara, semua manusia akan mati. Jadi bila kita beriman, kita yakin, percaya bahawa di sana, di atas sana ada malaikat Israfil tengah tunggu untuk tiup sangkakala, apa kita akan buat? Kita akan bersikap sederhana dalam kehidupan. Sederhana, tak perlu kaya-kaya, tak perlu berlebihan, tak perlu makan banyak-banyak. Sebab apa? Simpan duit banyak-banyak, beli rumah banyak-banyak, beli kereta mahal-mahal, tiba-tiba kiamat semua hancur. Kita tahu bahawa dunia ni, yang kita suka sangat dengan dunia ni, suka sangat tengok McDonald, suka sangat tengok KFC, suka sangat tengok Pizza Hut. Benda yang kita suka tu semua sementara. Semuanya tak lama. Satu hari nanti bila malaikat Israfil tiup sangkakala, semua benda akan hancur, semua orang akan mati. Jadi barulah kita faham benda yang sementara ini kita hanya perlu bersederhana. Jadi ustaz, benda apa yang kita kena lebih-lebih? Benda apa yang kita kena kumpul banyak-banyak? Yang kita kena kumpul banyak-banyak dalam dunia ni adalah amalan ataupun pahala. Kan? Kena kumpul pahala banyak-banyak. Sebab apa? Tiada yang kekal, tiada yang sempurna, tiada yang lama melainkan akhirat di sana. Syurga, bila kita masuk syurga, selama-lamanya kita hidup di syurga. Takkan keluar dari syurga. Tak ada mati, tak ada tua, tak ada apa. Kita akan kekal muda, duduk dalam syurga yang sangat-sangat indah, berjuta kali lagi cantik daripada dunia yang kita suka ni. Kan? Okey, itu malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Okey, seterusnya malaikat Mikail. Okey, apa tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Apa tindakan dia? Sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain.
Bila mana kita percaya, kita beriman bahawa ada satu malaikat yang bernama Mikail yang menurunkan rezeki kepada kita, yang menurunkan hujan. Jadi kita percaya bahawa semua yang kita dapat, makanan yang kita makan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Mikail. Jadi bila mana kita percaya bahawa semua yang kita makan, semua yang kita dapat, semua yang kita rasa adalah datang daripada Allah, kita akan bersyukur, akan sebut Alhamdulillah. Kan Allah bagi lagi mata. Mana tahu tiba-tiba Allah suruh, okey malaikat Mikail, tariklah mata dia ni. Jangan bagi dia melihat. Malaikat Mikail tarik. Masa tu barulah rasa sedihnya, tak boleh nak tengok dah. Sedangkan masa Allah bagi mata, tak pakai, tak rasa bersyukur, tak rasa terima kasih pun dengan Allah. Kan? Lepas tu, bila mana kita bersyukur, kita akan selalu bersedekah dan membantu orang lain. Nampak orang miskin tak ada duit, sedekah dengan dia. Sebab apa kita tahu? Sedekah tu tak pernah mengurangkan harta kita. Sedekah tak pernah sikit pun bagi harta kita kurang. Sedekah tak pernah pun menjadikan seseorang tu miskin. Sedekah, lagi banyak kita sedekah, lagi kaya, lagi banyak rezeki yang Allah akan bagi kepada kita melalui malaikat Mikail. Bantu orang lain. Kan masa-masa COVID ni, ramai orang yang susah, ramai orang yang kena buang kerja, ramai orang yang bunuh diri. Jadi Ustaz minta kamu tolong tengokkan kawan-kawan kamu, tolong tengokkan jiran-jiran kamu. Siapa yang susah, tolong bantu dia, tolong bagi duit dekat dia, tolong bagi makanan dekat dia, sedekah dengan dia. Boleh? InsyaAllah. Okey, seterusnya malaikat Munkar dan Nakir. Okey, malaikat Munkar dan Nakir, apa tugas dia? Okey, menyoal orang mati di alam kubur. Malaikat Munkar Nakir ni tak bagi tahu dah hari tu kan, dia akan soal orang mati di alam kubur. Kan? Jadi apa yang kita akan buat kalau kita percaya ataupun kita beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir? Dia tulis sini kita akan menziarahi kubur. Menziarahi kubur. Kenapa nak ziarah kubur? Bila kita pergi dekat kubur, ia mengingatkan kita kepada kematian. Bila ingat kepada mati, kita akan tahu di mana di dalam kubur, kita akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak boleh jawab, malaikat Munkar Nakir akan sebat kita, akan pukul kita, akan seksa kita di alam kubur. Jadi, kalau kamu rasa takut dengan malaikat Munkar dan Nakir, di dunia kita kena selalu buat pahala. Kerana apa? Dekat akhirat sana, walaupun kita tahu jawapan dia, Allah tu Tuhan, Ustaz pernah bagi tahu, tapi kita tak beriman, kita tak percaya, kita tak beramal dengan dengan keimanan tu, kita takkan boleh jawab soalan Munkar dan Nakir. Sebab apa? Yang akan menjawab tu nanti adalah amalan-amalan kita. Orang yang baik-baik, orang yang beriman kepada Allah sahaja yang boleh jawab ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu. Tak boleh jawab, kena sebat, kena pukul. Okey. Seterusnya malaikat Raqib. Okey, malaikat Raqib tugas dia apa? Raqib dan Atid. Okey, malaikat Raqib mencatat amalan baik, di mana kalau kita beriman bahawa ada seorang malaikat yang sentiasa perhati kita, ada seorang malaikat yang sentiasa catat amalan kita. Okey, hari ni siapa hari ni? Hari ni Aidin belajar. Hari ni Aidin dengar Ustaz Amiruddin ajar dekat kelas. Jadi dia pun tulis okey, 1 pahala untuk Aidin. Jadi kalau kita percaya bahawa ada malaikat yang sentiasa mencatat kebaikan kita, kita akan sentiasa terdorong, kita akan sentiasa semangat nak buat baik. Okey, hari-harilah nak belajar, hari-harilah nak baca Quran. Sebab apa? Malaikat catat amalan kita, malaikat nak tunjuk dekat Allah. Jadi Allah akan sayang dengan kita. Lain pula malaikat Atid. Malaikat Atid dia mencatat keburukan. Setiap masa ada seorang lagi malaikat yang akan catat dalam buku dia keburukan kita. Hari ini Ahmad buat apa? Hari ini Ahmad menipu. Dia pun tulis okey, menipu, tambah 1 dosa. Jadi bila kita tahu bahawa ada malaikat yang mencatat dosa kita, kita sentiasa nak menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Okey, seterusnya malaikat Ridwan dan Malik.
Apa tugas malaikat Ridwan dan Malik? Menjaga syurga dan neraka. Kalau kita beriman bahawa adanya malaikat yang jaga syurga dan neraka, kita juga beriman bahawa ada syurga, ada neraka. Jadi kalau kita tahu ada syurga dan neraka, nak buat apa? Berusaha untuk menjadi ahli syurga, menghindari perbuatan ahli neraka. Semua orang nak masuk syurga, betul tak? Semua orang tak nak masuk neraka, betul tak? Jadi, kalau nak masuk syurga, kena berusaha untuk buat amalan-amalan yang boleh menjadikan kita ahli syurga. Kalau tak nak masuk neraka, kena jauhkan diri daripada amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Okey, itu sahaja rumusan kita beriman kepada para malaikat dengan mengenali nama dan tugas mereka. Bila mana kita nak beriman kepada malaikat, kita kena hafal 10 nama malaikat dan hafal tugas-tugas mereka. Bila hafal tugas-tugas mereka, jangan hafal saja. Bila hafal, hayati. Tunjukkan dalam perbuatan, dalam amalan kehidupan seharian kita. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.